Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haddatha anni bihadithin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin, rawahu Muslim. Dan daripada Samurah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bercakap hadis daripada aku dengan hadis yang dia melihat itu adalah bohong, maka dia salah seorang daripada orang-orang yang bohong. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang nak diriwayatkan mesti hadis yang sahih, jangan hadis yang bohong. Kalau hadis yang bohong kena tulis ini hadis bohong kerana nak memperingatkan orang. Ini hadis dhaif nak memperingatkan orang. Jangan pakai tulis-tulis begitu saja. Tak boleh. Pastikan hadis itu sahih ataupun tidak. Imam Bukhari, pasal apa kitab Imam Bukhari ini dianggap kitab yang sahih selepas Al-Quranul Karim? Kerana Imam Bukhari meriwayatkan hadis, dia pastikan orang yang meriwayatkan hadis yang dia dengar tu orang yang benar, yang warak, yang sangat baik, yang soleh, yang kuat ingatannya. Tak lupa. Orang ni pula meriwayatkan daripada orang yang sama sifatnya, yang baik, yang warak, yang alim, yang ingatannya kuat. Tak lupa. Orang yang ketiga begitu juga, sehingga sampai kepada Nabi SAW. Tiap-tiap orang yang meriwayatkan hadis seorang sampai ke Nabi. Orang ini pastikan riwayat itu sahih. Kemudian Imam Bukhari semayang istikharah 2 rakaat. Setelah istikharah mengatakan boleh masuk hadis ni dalam kitab dia, barulah dia tulis dalam kitab dia. Itu cermatnya Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis. Oleh kerana itulah maka Sahih Bukhari dianggap kitab yang paling sahih. Kemudian Sahih Muslim, kerana Imam Muslim selepas Imam Bukhari, kerana meriwayatkan hadis dengan cermat. Lepas tu barulah kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para ulama yang bercampur di dalamnya hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang lemah. Dengan sebab itu Sahih Bukhari dinamakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab yang lain dinamakan Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Musnad Imam Ahmad dinamakan begitu. Adapun Bukhari dan Muslim dinamakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kerana semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sahih. Kerana cermat untuk meriwayatkan ilmu hadis. Oleh kerana itu, jangan kita tolak hadis ni mudah-mudah. Kalau tolak hadis yang mutawatir, jadi kafir. Jadi kafir. Apa dia hadis yang mutawatir? Hadis yang mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang ramai daripada sahabat, yang ramai daripada tabi'in, yang ramai daripada tabi'it tabi'in, yang ramai sehingga sampai kepada ulama yang meriwayatkan hadis itu. Bukan seorang, yang mutawatir, yang ramai, yang tidak boleh dinafikan sekali-kali. Umpamanya contoh mutawatir ni, orang Nabi tahu kepada kita Mekah tu ada tempat nama dia Mekah. Kita tak pergi lagi, tak tengok lagi Mekah tu, tapi kita percaya. Kenapa? Kerana terlalu lama orang menyatakan Mekah tu ada. Yang menceritakan itu orang yang kita percaya. Itu makna mutawatir. Maka hadis yang mutawatir tidak boleh dinafikan, kerana benar daripada Nabi SAW. Adapun hadis yang bohong, kita kena tolak. Hadis yang bohong, hadis yang palsu. Ada juga hadis tu, hadisnya bohong, perkataannya bohong. Ada juga hadisnya bohong, perkataannya benar. Perkataannya benar, tapi tak dinyatakan oleh Nabi SAW. Ada juga benar perkataannya. Contohnya ialah yang dikatakan hadis, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lama, dan beramallah untuk akhirat seolah-olah kamu mati esok. Dikatakan hadis. Ini bukan ucapan Nabi SAW. Ini ucapan orang lain di kalangan ulama.
Ucapan ini menjadi pengajaran, tetapi bukan yang dikatakan oleh Nabi SAW. Yang teruk lagi, Nabi tak kata pelawak pula. Pelawak pula. Ini ada di kalangan mazhab-mazhab yang ta'assub, yang penatik kepada mazhab dia, menganggap mazhab dia saja betul, mazhab lain salah. Oleh kerana dia nak merendahkan Imam Syafi'i, maka dia reka, dia sabda Nabi SAW, sayazharu min ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris wa huwa asma'u min iblis. Akan zahir di kalangan umat aku seorang yang bernama Muhammad bin Idris, iaitu Imam Syafi'i, yang lebih jahat pada iblis. Ini dikatakan hadis ada dalam kitab mazhab lain yang ta'assub kepada mazhab dia. Begitu juga kita mazhab Syafi'i, jangan ta'assub kepada mazhab kita. Jangan kata mazhab lain itu salah, mazhab kita betul. Itu tidak boleh. Imam Syafi'i tak kata begitu. Imam Syafi'i mengatakan, in sahal hadisu fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, mazhab aku, kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i. Syafi'i menerima Ahmad bin Hanbal murid dia. Anak murid dia yang dia sangat hormati. Walaupun Imam Ahmad mempunyai pandangan yang lain dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semayang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah. Ahmad bin Hanbal Allahu Akbar, terus Alhamdulillahirabbil alamin, tak baca bismillah. Ini kerana hadis-hadis yang berbeza. Dalam perkara cabang, dia tak kata Ahmad bin Hanbal ni sesat, tak kata. Bahkan dibenarkan orang Syafi'i ikut belakang Hanbali, orang Hanafi ikut belakang Syafi'i, walaupun pandangannya berbeza dari segi mazhab. Imam Malik bin Anas, anak murid dia Imam Syafi'i. Pernah Abu Ja'far al-Mansur nak tulis kitab Muwatta karangan Imam Malik dan memaksa dunia Islam terima kitab karangan Imam Malik. Imam Malik kata tak boleh, jangan paksa orang. Kerana sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke seluruh pelosok. Aku hanyalah meriwayat hadis-hadis sahabat yang duduk di Madinah. Ada sahabat yang duduk di Yaman, sahabat yang duduk di Syam, sahabat yang duduk di Iraq, yang aku tak tulis. Kalau kitab aku saja mesti dipakai oleh orang, kitab lain ditolak, tak boleh, kata Imam Malik. Jangan. Imam Malik mengatakan semua cakap orang boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali cakap orang yang ada di dalam kubur ini, yakni Nabi SAW. Kerana Imam Malik dia mengajar dalam Masjid Madinah. Orang yang ada dalam kubur ni, Nabi SAW tak boleh ditolak cakap dia. Adapun orang lain, tengok hadis itu sahih ataupun tidak. Di sinilah perlunya ilmu hadis ni dikaji oleh para ulama, dan ulama-ulama mengumpulkan hadis dalam banyak kitab. Kitab hadis sahih saja, kitab bercampur hadis sahih pun ada, hadis dhaif pun ada. Kitab bercampur hadis sahih pun ada, hadis maudhu' pun ada. Maudhu' ni hadis yang palsu pun ada. Dan ada ulama yang mengarang kitab hadis yang palsu saja dikumpul dalam satu kitab, untuk mengingatkan orang ini hadis ni bukan hadis, bukan diucap oleh Nabi SAW, dan mengatakan apa yang Nabi tak kata ni dosa besar, kena bertaubat. Kerana sabda Nabi SAW, man ta'ammada alayya man kadaba alayya muta'ammidan faqad kafara falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong berkenaan dengan aku ucap, sedia tempat dia dalam neraka. Au kama qala, itu diucap oleh Nabi SAW. Kita tidak boleh menyebut apa yang Nabi tak sebut. Ini kena cermat. Kecuali kerana kita silap, kita tak tahu hadis ni sahih atau hadis ni dhaif, kita pakai begitu saja, itu tidak menjadi salah. Itu ahli-ahli dia lah. Macam Imam Ghazali, dia tulis dalam kitab Ihya. Kitab Ihya karangan Imam Ghazali ini ada belaka dalam tu. Ada sahih pun ada dhaif pun ada, hadis maudhu' pun ada. Itu ada ulama yang dia tahqiq, dia tulis nota kaki di bawah itu. Balik, dan pandangan Imam Ghazali adalah tepat. Cuma hadis-hadis yang disebut dalam tu macam-macam hadis, ada belaka. Hadis yang